Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sabha sahla bil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuan Imam Bilal Jawatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri padanya. Moga-moga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh kita yang akan mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Kita sambung kembali kitab kita ini pada muka surat yang ke-358. Sedangkan ayat-ayat mengenai khauf. Masih perbincangan kita ni dengan rajak dan khauf ni, pengharapan dan juga takut pada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan takut ini adalah anugerah Allah, perasaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia perasaan yang dikurniakan oleh Allah. Kita tak boleh jadi kita buat takut-takut. Kita nak buat takut-takut tak jadi. Dia mesti didatangkan oleh Allah. Takut sungguh. Begitu juga dengan mengharap. Kita nak buat tak jadi. Perasaan tu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa gemetar, takut. Jadi kita tak boleh buat. Ia adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak datangnya perasaan harap dengan takut ni? Macam mana nak datangnya? Mesti ada perkara yang kita perlu buat untuk Allah Taala kurniakan kepada kita perasaan tersebut. Dan kalau tidak, tak dapat. Jadi dalam istilah tasawuf disebut sebagai mesti ada wirid. Mesti ada wirid baru datang warid. Warid tu adalah cahaya hidayah, taufik yang dicampakkan oleh Allah SWT dalam hati kita. Mesti ada wirid. Satu wirid yang wajib, yang kedua wirid yang sunat. Wirid apa dia? Ibadat. Ibadat yang wajib, ibadat yang sunat yang kita perlu buat. Solat wajib, solat sunat, baca Quran, puasa, sedekah. Ibadat-ibadat inilah yang mendatangkan. Makin kita buat banyak, makin bertambah anugerah Allah Ta'ala. Makin kita buat banyak, makin bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Tambah takwa, makin tambah. Macam mana nak tambah takwa tu? Tambah amal kita. Bila makin tambah amal, maka anugerah Allah Ta'ala makin bertambah. Bila makin bertambah, maka macam-macamlah anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara anugerah itu ialah khauf dan raja. Perasaan rasa harap dan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, belum masuk lagi kitab kita ni, jangan cari lagi nanti. Tu yang cari tak jumpa lagi tu. Belum lagi masuk. Saya baru baca tu. Nak masuk situ tu nak buat mukadimah dulu sikit. Sebab tu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ahzab ayat 41 dan 43, Allah Taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Itu 41 surah Ahzab. 42,
wasabbihuhu bukratan wa asila. 43 wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Dialah yang memberikan rahmat kepada kamu dan malaikatnya, liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Dan adalah Allah Ta'ala itu dengan orang mukmin sangat kasih. Ya? Tujuan zikir, tujuan tasbih ni untuk apa? Allah Ta'ala kurniakan kepada kita cahaya. Cahaya tu bila dapat cahaya akan jadi apa? Mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya Allah. Liyukhrijakum minaz zulumat, dia sebut banyak kegelapan, zulumat, kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang datang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni tak ada perasaan tersebut, tapi sekarang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa takut. Antara tanda hati seseorang itu mati, lihat 3 perkara. 1, kalau dia terluput yang diwajibkan oleh Allah, dia tak terasa. Tak solat, tak rasa apa. Tak pergi masjid, tak rasa apa. Dia tak rasa. Lalu depan masjid pun tak ada rasa apa. 1, kalau luput yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dia tak rasa, hatinya tak tersentuh. Yang kedua, buat dosa tapi tak rasa bersalah. Buat dosa tak apa dah, gitu je. Tapi kalau dia buat dosa, buat kecil je dosa, tapi rasa bersalahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya hati tu hidup. Tapi kalau dia buat dosa, tak rasa. Tak rasa. Budak-budak saya di madrasah tu, minggu ni dia tu sikit, ada masalah sikit. Masalah apa? Dia terlibat mengambil vape. Bukan rokok, sekarang ni hisap vape tu kan senang beli. Adalah lebih kurang 9 orang hisap rokok. Nak rotan, budak-budak ni nak rotan dia rotan dia tak ada apa. Biasa je. Nak buang sekolah, dia lagi suka. Buang madrasah lagi dia suka. Balik rumah tak payah tu. Saya nak buat apa? Nak bagi budak ni dia sedar. Lalu saya lihat dalam surah Al-Qari'ah, Allah Ta'ala kata fa ummuhu hawiyah wa amma man saqulat mawazinu fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Tapi dalam Quran tu dia guna tempat kembali tu ialah ummuhu, maka maknya ialah neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi digunakan perkataan ummuhu, maka maknya, maka tempat kembalinya. Jadi saya buat surat suruh dia buat aku janji, selepas daripada ni kalau awak buat lagi kesalahan ni, ustaz rotan mak awak. Ustaz tak rotan awak, ustaz panggil mak awak, ustaz rotan mak awak. Panggil mak dia, panggil ayah dia, tanda tangan depan ayah mak dia. Lepas pada ni kalau kesalahan dia, kita rotan cik. Tak rotan anak dah, tapi rotan maknya. Ada budak yang hati dia sentuh, baca surat tu dia menangis. Ada budak dia baca saja je, hatinya tak sentuh. Lepas tu Allah Ta'ala gunakan dalam Quran tu, ada orang baca Quran menangis, ada orang baca Quran relax je. Sebab apa? Hati tu. Jadi macam mana nak pupuk hati supaya dia tu? 1, buatlah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia luput benda wajib, dia tak terasa, maksudnya hati dia tu ada masalah. Kedua, dia buat dosa. Kalau kita buat dosa, kita ada rasa menyesal, rasa bersalah, berarti hati tu dia hidup, okey lagi. Tapi kalau kita buat dosa tapi dia tak rasa apa, maksudnya hati tu ada masalah. Hati tu ada masalah. Jadi kena baiki hati tu.
Yang ketiga, susah menerima nasihat. Orang cakap nasihat, aku dah tahu. Ya, dah tahu semua dia. Nasihat tak boleh, tak makan nasihat. Dia tak makan nasihat, maksudnya hati tu dah ada masalah. Jadi kena jaga balik. Ada soalan? Macam bunyi tanya. Kalau sekiranya kita dapati hati kita masalah, kena cari ubat lah. Cari ubat kan? Baru dia datang rasa takut kepada Allah, baru datang rasa rajak, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak baiki lagi dia begitu, kita bincanglah cerita ni, khauf rajak. Tapi macam mana dia nak datang benda tu kalau hati tu tak bersedia untuk mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah anugerah. Jadi kita kena buat yang wajib, kena jaga, yang sunat kena buat, tambahkan lagi apa peluang yang kita boleh buat, kan? Banyakkan bersalawat kepada Rasulullah, minta berdoa, bangun malam, kan? Itu dah bagi petua nak bangun malam. Ada siapa buat? Petua bangun malam nak tahu waktu mustajab. 5 ayat terakhir daripada surah Kahfi, kan? 5 akhir daripada surah Al-Kahfi 106 hingga 110. Petua siapa nak bangun malam, tahu waktu yang mustajab, sebelum tidur baca tu dengan niat nak bangun malam ni. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. 5 ayat. Saya baca 5 ayat tu, insya-Allah Allah Taala akan kejutkan dia waktu mustajab. Kita amal, cuba amal. Jadi gunakan waktu tu untuk berdoa. Siapa yang mencari dia akan dapat. Jadi nanti insya-Allah Allah Taala kurniakan hati yang lembut, hati yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak, tak dapat. Sebab hati kita ni tak bersedia untuk mendapatnya. Okey, kita masuk dalam kitab kita. Sedangkan ayat-ayat mengenai khauf, ayat-ayat mengenai ketakut pula adalah berikut. Ya ibadi fattaqun. Oleh itu bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Ta'ala nak beritahu kita ayat-ayat orang-orang yang ada sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya mencipta kamu daripada tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu? Adakah kamu rasa kami ni cipta kamu ni sia-sia je? Sia-sia je, kan? Macam apa nama ni, Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 300 tahun. Pelik tak? Ajaib tak? Ajaib tak? Orang tidur 300 tahun, ajaib tak? Ajaib. Tidur 300 tahun, bangun macam biasa. Lalu mereka ni rasa bengong sikit, kan? Biasa kalau tidur lama macam tu lah, bangun-bangun tidur berapa lama dah, Dia kata apa? Kam labistum, berapa lama kita tidur? Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Mungkin kita tidur yaum, satu hari, ataupun ba'dha yaum, separuh hari je kot kita tidur. Dia rasa macam tu. Tapi sebenarnya kau dah tidur 300 tahun. 300 tahun. Tapi Allah Ta'ala kata tak berapa ajaib lagi tidur 300 tahun ni. Lagi ajaib, engkau tiada, diadakan oleh Allah. Engkau tak ada dulu, diadakan oleh Allah. Lagi ajaib. Kita tak ada, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh tu. Daripada benih lelaki, benih perempuan, mani dengan telur tu bercantum, kemudian jadi kulit, jadi tulang, jadi kepala, jadi tangan. Lagi ajaib. Daripada tidur dah hidup, lepas tu tidur. Memanglah 300 tahun tu ajaib, tapi lagi ajaib
engkau lagi ajaib. Yang kita tengok diri kita ni, lagi ajaib ni. Ataupun kau tengok langit dan bumi, lagi ajaib yang Allah Ta'ala ciptakan. Tengok langit berlapis-lapis tanpa ada tiang, tak ajaib ke? Tengok orang tidur 300 tahun tu ajaib. Kata memanglah ajaib, tapi tak terlalu ajaib. Lagi ada lagi makhluk yang Allah Ta'ala buat lebih ajaib lagi, termasuk dengan diri kita. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada kita, adakah aku cipta engkau ni saja-saja, sia-sia saja? Gitu kan. Jadi bila kita tengok diri kita, Masya Allah, tak sia-sia ni Allah Ta'ala ciptakan kita. Ilaina wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu sangka kamu tidak akan dikembalikan, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Nak bagi gerun kepada kita. Kita ni akan mati kemudian dikembalikan. Kita 2 kali mati, 2 kali hidup kan? 2 kali mati, 2 kali hidup. Manusia ni 2 kali mati, 2 kali hidup. Dulu tak ada, sekarang ada, nanti mati, lepas tu hidup balik. 2 kali mati, 2 kali hidup. Akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang menunjukkan takut. Tapi kalau dia tengok diri dia pun tak rasa apa, tengok je. Tak rasa apa. Tangan dia boleh gerak, boleh tu. Macam mana dia boleh tu? Kalau kereta Tesla ataupun bawa kena charge kan. Tesla bawa je habis 500 km, 600 km kena charge kita ni berjalan terus je, makan, minum, terus je berjalan. Tak rasa tu lagi. Macam mana dia ni? Siapa yang jaga siapa yang jaga aku ni? Siapa yang tadbir aku ni? Kan kita tak rasa gitu. Jadi bila kita fikir sikit, kita renung sikit, maka akan datang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Datang rasa takut. Itu yang digunakan oleh Allah Ta'ala, yang disebut sebagai warid daripada Allah. Kita mesti ada wirid, baru ada warid. Warid ni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ada wirid dulu, solat kena buat, walaupun tak khusyuk, buat. Nanti datang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam siapa tu? Siapa artis yang meninggal hari Jumaat ni, Bob Lokman. Bob. Satu hari dia tengok orang kena, kawan dia kena ke bumi, tengok tu baru dia, nanti aku pun kat sini juga ni. Macam mana ni? Apa persediaan aku ni? Dia cucu untuk kenali. Bob Lokman ni cucu untuk kenali. Mungkin juga kerana keberkatan daripada doa atuk dia dulu, alhamdulillah akhir balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir umurnya balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bila kita muhasabah diri kita, akan datang rasa gitu, digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya lagi, ayahsabul insanu an yutraka suda. Patutkah manusia menyangka bahawa dia akan ditinggalkan terbiar dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan? Lepas pada ni mati habis begitu saja. Mati, hidup, lepas tu mati, habis begitu saja. Tak kena tanya apa, tak kena muhasabah, tak kena hisap apa-apa, tak kena ke? Allah Ta'ala tanya pada kita. Kalau kena macam mana kita? Kalau fikir kita sikit gitu kan, memang kenyang ambil kat sini ni. Kat dunia ni memang kenyang. Belasah duit orang apa semua, buat zalim pada orang, memang kat dunia ni kita kan selamat. Tapi kat akhirat tu macam mana? Saya cerita pada anak-anak yang dia ada yang berterus terang, ada yang mengaku. Yang tu kita maafkan dia sebab dia insaf. Tapi yang tak nak mengaku, buat kesalahan tak nak mengaku. Rupanya Allah Ta'ala cerita memang manusia ni sampai dia buat salah tapi tak mengaku salah. Sampai kan Allah Ta'ala tutup mulut dia. Dan dalam surah Yasin Allah Ta'ala beritahu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Kami tutup mulut. Sebab apa? Kalau bagi buka mulut lagi, tak asal tak je. Kamu ada buat ni? Tak. Mana ada budak-budak sekarang ni. Mana ada kan? Kamu ada buat ni? Tak ada. Sampai ke sudah dia tak nak mengaku. Walaupun dah dapat tangkap barang. Ni barang awak kan? Ni barang awak. Semua kawan awak kata ni barang awak. Tak ada. Mana ada ustaz? Mana ada? Mana ada lagi.
Yang macam tu saya buang dia. Jadi keluarkan dia daripada madrasah. Dan awak balik rumah je lah. Habis buat kesalahan tapi tak nak mengaku. Rupanya ada manusia ni, kalangan kita, mungkin juga termasuk dengan diri kita, waliyahzubillah, yang buat dosa tapi tak nak mengaku. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, pada hari itu kami tutup mulut mereka, kami jadikan tangan mereka berbicara, dan kami jadikan kaki sebagai saksi. Bila mulut tertutup, tangan cakap, nak kata apa lagi? Nak kata apa lagi kan? Memang aku ada buat kan? Lalu mereka kata apa pada ayat yang lain? Dia kata apa? Qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kamu jadi saksi? Kenapa kamu jadi saksi kepada kami? Qala antakanallahu allazi antaka kulla syai. Kata kulit ni, Allah menjadikan aku ni boleh berkata-kata. Macam mana kita nak menipu kalau dah kulit kita sendiri yang cakap? Kita buat benda tu, tangan kita yang bercakap, kita nak, tak boleh nak tu dah kan? Jadi kalau kita fikir sikit je, dia akan datang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata, kamu ni tidak akan dikembalikan ke? Pasti kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi firman-Nya, laisa bi amanikum wa laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajlahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata, dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab. Sesiapa yang melakukan kejahatan, dia akan dibalas dengan kejahatan itu, dan ia pula tidak akan mendapat selain daripada Allah seorang pun yang akan melindunginya, dan tidak ada juga yang dapat menolong. Nak masuk syurga ni tak boleh angan-angan je, kami ni anak Allah, kami ni pilihan Allah, kami ni masuk syurga. Itu angan-angan ahli kitab kami ni pilihan Allah SWT kan? Umat yang terbaik, kami akan masuk syurga juga, kamu tu yang akan disisa. Kata Allah Ta'ala, tak adanya, kami tak ada setakat angan-angan tu, tak boleh. Mesti kalau baik, kena jadi orang baik baru boleh syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh angan-angan saja. Kita nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga. Buat tak? Tak buat. Macam mana nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak boleh. Orang penat solat, orang penat berpuasa, orang macam-macam korbankan segala-galanya untuk kejar akhirat Allah Subhanahu taala. Tak apalah, tengok Allah Taala kan nak bagi masuk syurga, nak masuk itu angan-angan tak boleh. Jadi bila kita fikir sikit je, renung je sikit tentang perkara ini, maka akan datanglah rasa takut dan rajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Kita pula sucikan diri kita, ini confirm dah masuk syurga ni. Confirm. Kenapa? Semayang tak pernah tinggal, baca Quran, zikir, sedekah, puasa, ini insya-Allah ni confirm masuk syurga ni, confirm. Itu tak boleh macam tu. Kita letakkan keyakinan pada diri kita, pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sebagai raja tadi. Raja, harapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan ibadat kami ni ya Allah, nak masuk syurga Engkau susah nak masuk syurga. Solat maghrib 3 rakaat tadi, khusyuk tak khusyuk je. Khusyuk tak khusyuk je. Kalau tanya balik imam, kita tanya imam baca apa tadi, kita tanya diri kita lah, imam baca apa surah pertama tadi, surah apa imam baca tadi, lupa. Rakaat kedua imam baca apa, dan entah kita bertanya imam pun kata aku pun tak ingat juga. Tak dia mau imam dia ingat tu. Itu dia baca apa dia kata, berapa dapat tak 10% kita dapat tak 10% solat tadi, 5% khusyuk, 5% pun macam tak dapat je Ustaz, 1% kan. 1% je kan. Itu kan 1% kan. Kalau macam itulah keadaannya, boleh tidak syurga Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita duduk perhatian gitu, kita akan rasa, ya Allah, tak boleh ni ya Allah, tolonglah kami ya Allah, kami mengharap sangat ya Allah masuk syurga-Mu ya Allah. Itu datang harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak rasa tinggi diri. Kalau tidak rasa tinggi diri kita, kalau ingat pada diri kita je, ni orang baik ni, orang hebat ni, masuk syurga ni, rasa tinggi diri tu. Aku, sifat keakuan, sifat ananiah dia panggil, sifat keakuan. Lagi firman Allah Ta'ala, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Setelah jelas nyata kepada mereka daripada hukum Allah azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Apalah yang bakal kita kena nanti dalam kubur, di akhirat nanti, apa yang kita akan kena. Masya Allah. Fikir-fikirkan sikit, insya-Allah dia datang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi kubur, ada orang bergelak aja saya tengok pergi ikut jenazah tu kan. Tengok dia duduk atas tu sembang lagi. Gelak-gelak lagi. Jauh orang nak tanam tu. Orang nak tanam. Masuk tu kita tengok, ya Allah, sempitnya. Kan? Semua yang masuk nanti akan didakap oleh bumi. Semua yang masuk situ akan didakap oleh bumi. Satu dengan dakapan yang menyeksakan, dua dengan dakapan kasih sayang. Macam dakapan seorang ibu kepada anaknya. Mak pegang baby tu ketat kan, dia pegang, tapi dia pegang dengan kasih sayang, ketat juga. Tapi kalau hak organ, zaman kita hak organ lagi sekarang ni hak organ dah tak ada. Apa benda dah lama tak tengok Gusti ni kan, wrestling tu. Itu dakapan sakit tu kalau dia tu kan. Itu kan. Itu. Jadi dakapan ni ada dua. Satu pelukannya ada dua. Satu pelukan yang menyakitkan, yang kedua pelukan yang mengembirakan. Jadi bumi ni akan mendakap kita. Semua orang masuk mesti kenanya. Mesti kena didakap oleh bumi. Moga-moga kita dapat dakapan kasih sayang tu kan. Himpit lah, tapi himpit dengan himpitan kasih sayang. Jadi bukan himpitan yang menyakitkan. Datang sikit fikir kita kepada tu, pada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah rasa takut. Tengok je tu kan, duduk situ renung tu kan. Bila pula bahagian kita ni, taman saya minggu ni saja tiga orang, 2 perempuan 1 lelaki. 3 minggu ni saja 3 orang. Lepas tu kita duduk solat ke orang, bila pula kita kita pula akan ikut tu kan. Allahu Akbar. Belah bersedia semua. Ada orang bersedia Ustaz, tak bersedia. Semua orang tak bersedia. Buat tak buat ni? Buat tak? Apa yang Allah Ta'ala perintah buat. Buat. Setakat kita boleh buat ni, kita buat lagi. Pulun wasari'u, berlumba-lumbalah kita. Semua berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga terdapat ayat-ayat yang menggabungkan di antara khauf dan raja. Di antaranya firman-Nya ialah nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabarkan kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Dosa kamu banyak, daripada bumi sampai ke langit pun akan diampunkan oleh Allah. Dosa kamu besar, bunuh 100 orang pun, selama mana kamu tidak syirikkan Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, beritahu pada hamba-Ku, aku ni Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Allah beritahu tu sendiri. Kemudian ayat Allah mengiringi ayat tersebut ialah wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahawa azabku ialah azab yang tidak terperi sakitnya bagi mereka yang tetap dalam kederhakaan. Ya. Buat dosa tu satu hal, tapi buat dosa tak nak mengaku dan tak nak bertaubat, tu dah. Buat dosa, orang Bani Adam ni semua buat dosa. Semua Bani Adam buat dosa, buat kesalahan pada Allah Ta'ala. Tapi sebaik-baik orang yang buat dosa itu ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kita lemah, sebab tu namanya insan. Nasiyah, insan, daripada perkataan nasiyah. Nasiyah ni lupa. Tadi dah taubat, kebuat lagi.
Taubat, buat lagi. Tapi taubat lagi, minta kepada Allah Subhanahu Taala dengan harapan, kan? Tak apa, Allah Taala ampunkan dosa kita. Bukan sengaja, kan? Bukan sengaja buat. Tadi tergoda lagi, buat lagi, ustaz, saya kena lagi, ustaz. Dah tak nak taubat ni, ustaz, nanti tunggulah, nanti sampai satu masa nanti saya taubat. Jangan. Itu permainan syaitan. Syaitan kata, taubat, buat taubat, asyik buat taubat je, asyik menipu je kau ni. Kata, tak payah taubat lagi lah. Syaitan kata, petang nanti bawa taubat, habis satu hari ni nanti nak tidur bawa taubat. Ataupun dia kata apa, malam ni sampai tua nanti bawa taubat. Ataupun pergi umrah nanti taubat lah, kan? Gitu kan. Syaitan ni dia pandai, kan? Syaitan alang-alang menyelup pekasam biar sampai ke hujung lengan. Tu syaitan tu. Bila dah buat je, gitu kan. Macam cerita semerah padi. Pernah tengok cerita semerah padi? Ada yang berzina dua orang tu, kan? Bila orang nak tangkap dia, dia kata alang-alang menyangkut pekasam. Biarlah, kan? Mentang-mentang kita dah berzina ni, biarkan kita tu lagi. Faham boleh mati. Dan alang-alang menyelup pekasam. Buat maksiat, tu tak apa, tak boleh. Kalau buat dosa, buat maksiat, cepat-cepat minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu, mungkin petang kala tak sempat lagi kita buat dosa, dah mati dulu. Jadi dah mati, kita dah minta ampun, alhamdulillah selamat. Itu je. Bukannya Allah Taala tak tahu kita ni. Memang dah taubat buat lagi, minta ampun Allah Taala sungguh-sungguh. Demikianlah urutan ayat itu dah. Jadi janganlah kita hanya cenderung kepada raja, pengharapan sahaja, akan tetapi hendaklah disertai dengan khauf. Seterusnya firman Allah Taala dalam surah Ghafir, syadidul iqab, lagi maha berat azab seksanya. Tengok azab Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terperi kita, tidak boleh bayang macam mana Allah Taala nak azab kita. Lalu diiringi dengan ayat zittauli la ilaha illahu, yang melimpah kurnianya tiada Tuhan melainkan Dia. Naklah minta ampun, rahmat. Dosa besar tetapi kita harap rahmat Allah, besar tu jadi kecil. Besar tu kecil. Tapi dosa kecil tapi kita kata ya Allah adili aku ya Allah. Allah Taala kalau Dia adili kita, yang kecil tu dia tak jadi kecil dah, dia jadi besar. Sebab Allah Taala Maha Adil, lalu diadili sungguh-sungguh. Jadi kita buat dosa, tak payahlah nak besar diri dengan Allah Ta'ala, minta ampun aja. Macam kita buat kesalahan dengan polis lah, trafik tu. Cik, saya minta maaf cik, memang saya bersalah tadi. Awak minta maaf, belum apa lagi. Cik, memang saya mengaku saya bersalah cik, saya minta maaf. Yalah tak apalah, awak pergilah. Tapi kalau jenis apa, salah saya apa, tak ada. Dia kata ini saman maksimum ni, bagi terus kan, RM300, tidak ada tu, tidak ada diskaun. RM300 ataupun naik mahkamah gitu kan. Allah Akbar. Saya jumpa dulu seorang driver bas Kuza. Dulu kami belajar di Kuza, dia bawa bas ni, bas besar, bas hadiah daripada negeri Jepun. Ada lebih kurang 10 biji rasanya gitu, dihadiahkan ke negeri, ke kerajaan Terengganu. Jadi Kuza dapat 2 biji bas tu. Pejabat agama dapat ni tu, dia bagi-bagi. Jadi seorang driver ni, seorang tua, dia bawa bas tu dengan penumpang pelajar-pelajar kami ni. Lalu satu kampung tergesel motor. Jatuh tu. Dia tak nampak. Kebetulan saya duduk kat tangga tengok cermin. Cik, langgar orang cik kat belakang tu. Ni cermin, saya duduk kat cermin tu tengok, langgar motor kat belakang tu. Jadi dia berhenti depan jauh, lebih kurang 500 meter gitu ke depan dia bawa tu. Berhenti. Dia berlari je kat sana. Macam minta maaf. Orang kampung dah keluar. Saya minta maaf. Saya mengaku salah. Memang salah saya tadi. Saya tak sempat nak ambil tu. Saya minta maaf. Orang kampung jadi tu, tak jadi nak pukul nak itu. Sebab apa? Orang ni dah mengaku salah. Minta maaf. Dia ulur RM50 je. Hanya ini je saya yang ada, RM50. Orang tu patah tangan, RM50 tak padan dengan tu. Tapi saya belajar dengan orang tua tu apa? Maaf, minta maaf. Dulu saya cerita kan, saya parking di Kampung Melayu ni, kereta Nawara tu, pergi saya pun
Dia keluar tu kita nak minum je situ, dia keluar dengan batu kat tangan dah. Kalau kau lari je dia mesti balingnya cermin tu. Dia pergi kata, saya minta maaf, saya memang salah parking tadi, saya tak nampak tadi tu. Ingatkan tak ada orang nak keluar. Dia ambil kereta letak sini satu, kereta belakang satu. Tak boleh ke mana kita. Gitu kan? Kereta besar. Kata kalau kita nak langgar kemek boleh tu. Tapi tak, kan? Rendah diri. Kalau manusia gitu, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kamu minta maaf je dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Dia akan maafkan. Minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf ya Allah. Nangis depan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguh pasti Dia akan maafkan kita. Ayat itu mengisyaratkan agar kita tidak hanya cenderung pada khauf saja, tetapi harus disertai dengan raja. Yang paling mengharukan ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya, yakni untuk menyiksa kamu. Kemudian diteruskan dengan firman-Nya, wallahu raufum bil ibad, dan ingatlah juga Allah Maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Tengok datangkan dua tu. Ayat datangkan dua. Satu dia beritahu dia ni kalau menyeksa, dia tidak terperi. Tapi kalau dia nak ampun, dia mudah je untuk mengampunkan kita. Jadi kita pilihan kita nak ambil yang mana? Pilihan kita, kan? Minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami ini zalim diri kami sendiri ya Allah. Kami zalim diri kami sendiri ya Allah. Semalam saya kongsi dengan sahabat-sahabat di Pulau Perdana satu doa. Doa ni bagus. Kata Rasulullah, kata sahabat, kena belajar ke doa tu? Ya, bagi siapa yang dengar doa ni, insya-Allah dia boleh dia boleh belajar. Kena belajarlah ya kata Rasulullah SAW. Doa dia bunyi macam mana? Doa dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ana abduka, wahai Tuhanku, aku ni hamba Engkau. Ibnu abdika, anak kepada hamba Engkau, anak kepada hamba perempuan Engkau. Nasiyati biyadik, ubun-ubun aku ni pada tangan Engkau. Adlun fiyya qada'u, adilnya keputusan Engkau. Kemudian minta dengar, aku minta dengan seluruh nama Engkau, seluruh nama Allah. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka, dengan seluruh nama Engkau ya Allah aku minta. Nama Allah yang ada tu seluruhnya. Nama Allah ada pada yang dia ajar pada kita ada berapa? Pada kita 99 pada kita 99 yang diturunkan pada Rasulullah SAW ada 99, pada Nabi yang terdahulu, pada malaikat, pada hamba-hamba tertentu yang disimpan di sisi Allah SWT. Seluruh nama Allah Ta'ala ni kita doa dengan menggunakan nama tu, tawasul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya bagi ke Wan tu doa tu, nanti dia boleh kongsi dalam grup tu. Ada grup kan? Ada grup. Nanti saya bagi ke Wan, nanti Wan kongsi tu. Amalkan insya-Allah. Kita gunakan nama Allah Ta'ala untuk berdoa. Nama tu, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Lepas tu mintalah apa yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang telah mengharukan lagi, yang lebih mengharukan lagi ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf, man khasyiyar rahmana bil ghaib, iaitu orang yang takut melanggar perintah Allah yang Maha Pemurah semasa tidak dilihat orang, semasa ia tidak melihat azab Allah. Memang kita tak nampak lagi azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita boleh rasa takut. Tu beruntung, rasa takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak yakin lagi ke dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mati habislah ustaz, tak ada apa pun. Cuba tengok tu orang gali kubur tu, nak pindah kubur, tengok tu tak ada apa yang tinggal ustaz, tanah hitam je. Mati habis tak ada apa ustaz. Dia ada orang yang macam tu, dia guna akal dia, tak guna iman dia. Guna iman insya-Allah dia percaya, tapi tengok je, dia pergi tengok orang pindah kubur tu, betul lah dah mati, tak ada apa lah, habis. Jadi buatlah apa-apa yang dia nak buat sungguh-sungguh di atas muka bumi ni, dan mati habis, dah tak tu lagi kan. Jadi dengan iman kita ni, kita boleh yakin bahawa akan ada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Biar datang rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak datang juga ustaz. Hati ni keras lah ustaz. Memang keras. Sebab tu mesti ada wirid.
Mesti ada wirid. Yang wajib kena jaga, awak pergilah solat. Memang hati keras kalau awak tak solat. Pergi solat, ambil wuduk, jaga wuduk, banyakkan zikir pada Allah Ta'ala. Bila zikir banyak, Allah Ta'ala kurniakan cahaya, Allah Ta'ala kurniakan macam-macam pada kita, maka datanglah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni masuk lagi satu mesej taman saya ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu. Allahumma ighfir lahu. Laki pula ni. Ni 4 hari ni, minggu ni baru saya tengok. Biasanya macam tu. Kalau dia akan berturut gitu. Bukan seminggu baru tu kan. Biasa gitu. Seminggu habis. Lepas tu nanti sambung lagi. Bawa masuk pula mesej kan. Mesej taman tu. Dah doa lagi dah. Allahumma ighfir lahu. Siapa pula? Kita belum tengok lagi mesej tu siapa. Allahu Akbar. Nanti satu hari mesej kita pula. Orang bagi mesej tentang kita pula. Allahu Akbar. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru datang rasa takut. Kalau dia tidak, tak ada rasa takut dah. Okey je semua, boleh je semua ni. Basah je, buat apa, makan aja dulu, nanti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, tak boleh. Jangan ambil kan. Biarlah lapar pun. Macam satu minit. Macam apa nama ni? Macam adik perempuan kepada siapa tu? Bashir Al-Hafi, gubernur berkaki ayam tu. Nanti kita cerita lepas azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Cerita tentang adik perempuan kepada Bashir Al-Hafi ni. Dia datang jumpa Imam Ahmad Ibn Hanbal nak bertanya satu hukum. Apa hukum dia aku makan daripada duit tenunan aku ni? Duit tenunan, kerja dia menenun kain. Malam-malam aku tenun kain. Dulu aku pasang pelita, tapi suatu malam sekumpulan askar dia berkumpul berkemah depan rumah aku. Dia pasang obor tu besar, obor api, obor menyala besar. Jadi obor ni, obor tentera ni, dia adalah pakai duit kerajaan. Dia kerajaan kan, tentera. Jadi dia ni mesti pakai duit kerajaan yang diperuntukkan, dia dibakar. Aku ni guna api tu untuk menenun kain aku. Apa hukum dia aku makan duit tu? Aku jual kain tu, aku makan duit tu, aku pakai cahaya tu. Cahaya tu dia menerang ke rumah aku. Jadi aku gunakan cahaya tu untuk menenun kain. Siap kain tu aku nak jual. Kain tu apa hukum dia aku pakai? Aku nak jual atau duit tu aku makan daripada tu. Dia tengok muka, siapa kau Orang zaman sekarang ni, orang tak kira dah benda gitu. Tak ada kaitan pun. Bukannya kau pergi curi tu pun. Dia tak curi pun. Apa dia pergi ambil sebatang ke tak? Cahaya tu daripada sana terang kat dia. Macam orang buka lampu cerah lah. Kita rumah kita gelap, orang buka campur cerah. Kita ambil ke cahaya dia? Kita tak ambil. Cahaya tu memang datang ke rumah kita. Tapi kata Imam Ahmad Hanbal, siapa engkau Siapa engkau? Kata perempuan ni, aku ni adik kepada Bashir Al-Hafi. Oh, gubernur berkaki ayam. Al-Hafi tu berkaki ayam. Dia gubernur tapi tak pakai slipper. Pakai kaki ayam je. Kenapa? Dia ni orang yang warak. Suatu ketika dia pergi ke masjid pakai slipper baru, pakai slipper mahal gitu. Lalu slipper dia dicuri orang, dia keluar je, slipper dia pun hilang. Dia duduk kat situ tengok, menangis. Orang pun keluar tanya, kenapa ni kau ni menangis? Slipper aku dah dicuri orang. Kata orang, beli je lah, kau kan gubernur. Gubernur banyak duit kan, menteri besar tak boleh beli. Dia slipper hilang pun menangis. Macam apa? Dia kata bukan, aku ni berdosa sebab aku pakai slipper tu orang mencuri. Sebab aku orang dapat dosa. Aku fikir pasal tu. Dia ni abang dia. Tapi adik dia ni pergi tanya, duit ni aku nak makan ni boleh tak ni? Kata Imam Ahmad Hanbal, orang lain tak ada masalah, tapi engkau ni sebab engkau jaga sangat warak kamu, maka duit itu jadi syubhah. Syubhah. Hukum dia syubhah bagi kamu. Maka syubhah kamu tak boleh makan. Bagi kamu tak boleh makan. Lalu dia kata apa? Aku nak bagi pada kamu harta aku ni. Sebahagian pada harta aku ni aku nak bagi pada kamu.
tak jumpa orang perempuan begini di zaman ini, kata Imam Hanbal. Tak jumpa orang macam ni yang menjaga begitu sekali. Jadi sebenarnya kita ni kalau bab makan ni, kalau kita tak jaga, dia ada masalah pada hati. Ada masalah pada hati kita. Bab ibadat kita tak jaga, dia ada masalah pada hati kita. Bab apa lagi? Harta, bab zakat kita tak jaga, bab infak, sedekah kita tak jaga, dia ada masalah pada hati. Lepas tu kata Allah Subhanahu taala, khuz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta daripada harta mereka tu, sebahagian hak orang. Harta kita ni ada hak orang, tapi ambil, khuz, ambillah daripada harta mereka. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk menyucikannya, wa tuzakkihim, dan menyucikan hati ni. Jadi ambil harta tu, kita keluarkan harta kita tu adalah untuk menyucikan hati kita. Rupanya kita bila banyak duit, kita tak keluar zakat, kita tak bagi sedekah, kita keluar infak, rupanya dia menjadikan hati kita ni tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda tu kita jaga, insya-Allah ia akan datang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang dulu yang jaga imannya, yang jaga hatinya, maka dikurniakan hati yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti dulu sini. Yang kedua tu, tanda kat tempat yang kedua tu. Kedua, apa yang kita perlu lihat supaya datang rasa khauf dan rajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri wa qalban mafhuman bisyukri wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'na bi rahmatik ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إن نعمل مجيب. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Rupanya yang meninggal tadi bukan orang Taman, tapi Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi. Wallahu a'lam.